Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT di atas nikmat yang dikurniakan kepada kita yang tak terhingga ni, dan pagi ni lagi kita dapat nikmat duduk dalam majlis ilmu, mendapat naungan daripada para malaikat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meradai segala perbuatan kita dan pekerjaan kita dan mengurniakan rahmat yang berterusan dalam kehidupan kita. Jadi, terima kasih. Tadi dapat ada orang bagi hadiah pula dia. Dan kena sebut juga tu hadiah tu kan. Katanya dah setahun kita ngaji. Betul? Saya tengok tarikh ni bulan 10. Bulan 8 ke? Yang mula mengaji. Oh, plus 10 kan? Tak sampai setahun lagi. Tu dia kata. Ini kena bagi hadiah lain dah ni. Pasal tak betul tarikh. Dah saja guru. Saya terkejut pasal setahun kan. Sekejap je kita dah. Yalah, masa tu begitu pantas. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati sisa-sisa umur kita untuk melakukan kebaikan. Jadi insya-Allah kita masih menyambung ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 54, iaitu dalam bahagian taubat. Dalam ayat itu Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ajl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maksud dia ketika berkata Musa kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah inaya kepada dirimu sendiri oleh kerana kamu mengambil anak lembu menjadi Tuhan, maka taubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, bunuhlah dirimu, demikianlah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka diterimanya taubat kamu, kerana ia penerima taubat lagi penyayang. Jadi ini syariat yang ditentukan pada ketika itu terhadap Bani Israel yang menjadi umat Nabi Allah Musa AS, iaitu mereka diperintahkan membunuh diri masing-masing kerana melakukan satu dosa yang besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat ini, kalau kita belajar dalam ulumul Quran, dia ada nama dia antara syariat dan juga ayat. Itu dia. Iaitu dalam Al-Quran dia ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Iaitu ayat, syariat dan hukum. Syariat dan hukum. Iaitu satu, ayatnya ada dan hukumnya ada. Mana dalam Al-Quran ada ayatnya. Ayat tu menyuruh atau melarang. Dan hukumnya masih atau kita gunakan sehingga ke hari kiamat. Misalnya Allah SWT perintahkan kita salat. Itu hukumlah, hukumnya wajib. Maka ayatnya ada tak dalam Al-Quran? Ada. Okey, kita tahu ada. Begitu juga yang kedua, syariatnya ada tapi ayatnya tidak ada. Tu dia. Ada yang tak ada dalam Quran. Ni cerita Quran ni, bukan hadis. Maknanya dalam Al-Quran tidak ada ayat dia, tapi syariatnya berjalan sampai kiamat. Tu dia. Apa dia? Iaitu hukum rejam. Hukum rejam. Hukum rejam dikenakan ke atas pezina lelaki. Pezina yang sudah berkahwin. Lelaki pula. Pezina yang sudah berkahwin. Dia tak kira lelaki perempuan lah. Dalam Al-Quran memang tak ada ayat tu. Ayat itu telah dinasahkan. Dia nasah. Ayat itu telah dinasah. Maksud nasah ni ialah ayat itu telah dipadam. Macam mana nak sebut? Padam lah. Ayat tu dulu ada. Kemudian
dinasahkan, ada ayat lain yang menasahkan, jadi ayat itu tak ditulis dalam Al-Quran. Tapi ada tak dalam syariat Islam hukum rejam? Ada. Tu dia. Jadi dia namanya syariat ada, ayat tak ada. Atau hukumnya berjalan tapi ayatnya tak ada. Jadi kalau ada orang kata rejam ni bukan daripada ajaran Islam, tak ada dalam Al-Quran, dia tak tahu. Dia dengan dalam ulumul Quran disebut benda ni. Memang ada. Sampai hari ni pun diguna pakai. Tu dia. Yang ketiga iaitu syariat tidak ada dan hukum pun tak ada. Ayat pun tak ada. Ayat ni tak ada buktilah sebab ayat dia tak ada, syariat pun tak ada. Jadi maknanya benda ni dia tidak ada dalam Quran dan tidak diguna pakai dalam Islam lah. Itu. Dan yang keempat yang ini, iaitu ayatnya ada tapi syariatnya tidak dipakai. Ayatnya ada tapi syariatnya tidak dipakai. Apa dia ayatnya? Ayat ni, dalam ayat ini Allah SWT sebut, kamu dah buat dosa syirik kepada Allah, maka kamu bertaubat kepada Allah dengan bunuh diri. Jadi cerita bunuh diri ni ialah bunuh diri pada ketika itu ialah cara untuk bertaubat. Ada ayat ini pun ada dalam Quran, kita baca ayat 54 ini. Tapi syariatnya tidak dipakai. Kita umat Nabi Muhammad SAW tak pakai syariat ini. Jadi kenapa ayat ni Allah Ta'ala lekatkan atau biarkan dalam ini? Wallahu a'lam, mungkin sebagai satu peringatan kepada kita. Satu perbandingan, kamu kalau kamu duduk di zaman Bani Allah Israel, memang dahsyat hukumannya bila melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan bunuh diri. Bunuh diri itu pula bukan bunuh diri masing-masing. Duduk di satu tempat semua orang yang jumlahnya kurang lebih kita kata dalam 60,000 orang lebih, atau kurang lebih itu, nanti kita tahu ada jumlah itu, mereka saling berbunuhan sesama sendiri. Dan itulah cara mereka bertaubat. Itu taubat tu. Bukan bunuh tu suka-suka tak. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kalau kamu nak dosa kamu syirik kepada Allah diampunkan, itu je cara dia. Jadi kita alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita kan, dengan bertaubat dengan caranya yang kita bincang hari ini. Dan mana-mana perbuatan, mana-mana ajaran dalam yang konon-kononnya didakwa sebagai Islam, bila seorang itu dia bunuh diri dia, tak kiralah terjun ke sana apa semua, ini semua adalah tidak betul. Tidak ada dalam ajaran Islam yang menyuruh seorangnya, umatnya bunuh diri, tak ada. Baik dengan cara macam-macam cara lah. Ini semua tak dibenarkan dan dia lebih kepada tipu daya syaitan. Syaitan ni memang dia nak cari geng dia kan. Dia memang dia bisik-bisik. Makin orang tu frust, kecewa, lagi dia bisik-bisik supaya seseorang itu buat benda-benda yang merosakkan akidah dan keyakinan. Baik. Kita tengok bawah tu. 4 syarat bertaubat dalam syariat Islam. Muka surat 88 bawah kali. Betul ya? Betul kan? Baik. Yang pertama, bertaubat dengan menarik diri dari dosa yang dilakukan. Maksud dia apa? Maknanya tinggalkan terus. Dosa tu, seseorang contoh dia minum arak kan. Okey, kamu nak bertaubat, terus tinggalkan arak. Terus berhenti. Serta merta. Bukan kata nantilah petang karang bawa nak minum lagi, ada 3 botol lagi nak minum. Oh tak boleh. Habiskan terus. Bukan habiskan minum, berhenti terus. Tu kena faham. Habiskan terus tak jadi juga kan. Berhenti terus serta merta. Itu syarat yang pertama. Maknanya tidak boleh bertangguh. Kan? Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah sebut sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah ialah bagi orang yang melakukan dosa kemudian dia segera bertaubat kepada Allah dalam tempoh yang dekat. Dalam tempoh dekat. Kejap itu juga terus dia buat. Inilah di antara tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak terima taubat seseorang tu. Tapi kalau orang yang menangguh-nangguhkan, yang ini Allahu a'lam, susah sikitlah. Kalau dia terus-menerus taubat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Yang kedua, menyesali akan dosanya. Mesti sesal. Kan? Mesti sesal. Sebab dosa ni, kata Nabi SAW, orang mukmin dia melihat dosa seperti gunung yang letak di atas kepalanya. Bila-bila boleh runtuh kan.
Kita biasa tengok orang duduk bangunan runtuh, tengok ya Allah takut, bila dia tengok atas dia takut. Inilah dosa yang akan hempap kepala dia. Jadi itu sikap dan gambaran orang mukmin terhadap dosa, dia cukup takut. Itu dia. Jadi kena sesal sungguh apa yang dilakukan. Betapa jahilnya, betapa lemahnya kan, betapa bodohnya kita pada ketika itu. Kita kena sesalkan. Kan? Itu sesal itu penting. Kalau pepatah Melayu dia ada ayat apa? Menyesal dahulu pendapatan, kan? Menyesal kemudian tak ada guna. Kalau bertaubat masih berguna lagi. Masih berguna lagi. Selagi tak mati, selagi belum sampai halkum, okey tak apa, taubatlah kamu. Allah SWT masih menerima taubat kamu. Itu dia. Kan? Baik. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan melakukannya. Maknanya dia berazam, dia tak akan buat benda tu. Iaitu dia tidak akan melakukan dosa tersebut lagi. Azam sungguh-sungguh. Maknanya kena kuat lah. Kena kuat diri dia. Dalam Al-Quran Allah kata, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Mohonlah pertolongan daripada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Nabi ajar. Ya Allah, ilhamkan aku supaya aku ini ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau dan baik amalan. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Jadi memang tak andak dah kepada dosa yang dilakukan tu. Maknanya dia kena ada usaha jugalah. Bila sebut bercita-cita ni, dia kena ada usaha, iaitu mungkin dia kena tinggalkan tempat itu, kena tinggalkan kawan dia, kena tinggalkan segala perkara yang boleh mengaitkan dia dengan dosa itu. Kalau kerja pun patut kena berhenti dah kerja. Orang tu sampai taraf tu lah. Kan mungkin di tempat kerja tu tempat kerja maksiat, tinggal berhenti. Kan berhenti sampai tahap macam itu. Bila kita hendakkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, masa bertaubat itu hendaklah jangan luput, iaitu jangan pada masa nyawanya hendak tercabut baru hendak bertaubat. Maknanya janganlah dilengah-lengahkan sehingga dua keadaan berlaku. Yang pertama iaitu apabila matahari sudah terbit daripada sebelah barat ke timur? Barat. Lupalah kita ni terbit dari mana. Dah lupa dah. Itu bahaya tu kalau lupa kan. Kan kita, Jepun tu disebut negara matahari terbit kan. Dari timur lah tu. Jepun sebelah timur. Jadi sebab itu kita dia terbit daripada timur lah. Tu dia. Kan. Kalau orang nak tengok matahari terbenam, boleh tengok dekat pantai-pantai belah pantai barat. Boleh tak? Macam kita di Gelumut nak tengok kan, orang muda sekarang ni dia tengok sunset, istilahnya sunset. Boleh. Kalau kita pergi ke pantai timur boleh tengok sunset. Dalam ni memang kita congak kita. Kata kita duduk di mana ke Terengganu, di pantai Terengganu. Boleh tengok sunset tak tu? Boleh. Tepi laut boleh. Tapi matahari terbit daripada timur, terbenam barat. Nampak ke matahari ke sana? Matahari terbenam belah sini. Yalah, itu pantai barat ni. Balik fikir. Balik ke fikir. Pening juga kan fikir kan. Sebab kita nak cerita timur dan barat tadi sebenarnya nampak. Jadi selagi belum terbit matahari daripada sebelah barat, boleh bertaubat. Sebab selepas itu, iman manusia ni dia tak bergerak dah. Bila terbit matahari sebelah barat, maknanya manusia ni kekal. Sekarang, dalam pegangan atau prinsip akidah sunnah wal jamaah, iman kita ni bertambah dan berkurang. Bila kita lakukan ketaatan, kita istiqamah dengan ketaatan tu, dia akan bertambah. Tapi bila melakukan maksiat, dia akan berkurang. Jadi, dia ada proses dia tambah ataupun dia kurang. Tapi bila matahari dah terbit daripada sebelah barat, dia kekal, dia tak bergerak dah. Maksudnya kalau sebelum matahari itu terbit, dia memang orang yang ahli, orang yang kuat iman dia kekal macam itu. Tapi kalau dia seorang ahli maksiat, waliyazubillah, kekallah dia dengan maksiat itu. Itu yang takut tu kan. Jadi sebab itu masalahnya kita tak tahu matahari terbit hari apa, bukan hari apa bila kan.
Ustaz, kiamat ke Jumaat Ustaz? Hari ni baru Isnin. Kau jangan gitu, jangan. Jangan kita remehkan benda-benda macam tu kan. Itu dia. Baik. Yang kedua, iaitu taubat tak diterima oleh Allah Ta'ala bila nyawa tu sampai dekat halqum. Bila seorang tu nak mati. Ini kita tengok ketika Fir'aun nak ditenggelamkan. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, barulah Fir'aun itu mengaku dia beriman. Beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tidak sebut Allah, sombong. Nak mati pun sombong. Yang nak tunjuk sombong itu, mati pun tak sebut nama Allah. Tak sebut. Tapi bila dah sampai nyawa di sini, tak ada, Allah tak terima lagi taubat. Waliyazubillah. Jadi kita ni sementara Allah terima lagi, kita bertaubatlah. Sehari 100 kali. Banyak Ustaz. Istighfar tu taubatlah. Istighfar tu taubatlah. Kan selalu kita sebut istighfar. Kata Nabi SAW ataupun Nabi SAW satu hari ada menyebut 100 kali. Ada hadis menyebut 70 kali sehari. Jadi kita istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Nak panjang lagi, allazi la ilaha illa huwal qayyum. Ya. Yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia, kita tadi baru sebut tentang 4 syarat taubat tadi kan. Ni 4 syarat ni. Ada tak dalam tu sebut bacaan-bacaan mana-mana? Tak ada. Dia sebenarnya dari dalam ni je. Dalam ni, bidalah hati kita niat ke taubat, taubatlah tu. Tapi syarat ni mesti kena ada lah. Jangan taubat tapi ni botol yang terakhir lah ni. Lepas ni kan seround lagi, tak boleh. Dia syarat tu tetap syarat ni, tapi dia tak ada kaifiat. Kaifiatnya tak ada. Faham? Nanti kita pergi situ dulu. Kita habiskan sikit lagi tadi. Iaitu bila nyawa dah sampai dekat halqum, dah tak boleh dah. Sebab pada ketika itu dia dah mana sampai penghujung dah. Yang Allah Ta'ala dah tentukan kesudahan dia. Sebagaimana yang dicatat di awal, sebelum roh itu ditiupkan, dah ditentukan. Syaqiyun aw sa'idun. Sama ada orang tu orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Dah ditentukan semua. Jadi bila dah sampai dekat situ, itu kemuncak dia lah. Kemuncak dia mana habislah. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Okey. Sekarang kita baca sikit baru cerita-cerita. Perenggan bawah tu. Dia menarik tu. Sekira 4 syarat itu dilakukan, cukuplah sudah tuntutan taubat itu. Ini membuktikan bahawa syariat Islam itu adalah satu syariat yang lembut dan berperi belas kasihan yang tidak akan didapati di dalam syariat lain-lain syariat. Tetapi bila orang yang murtad itu enggan disuruh bertaubat, barulah syariat Islam itu menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Jadi mudahnya, cukup 4 syarat ni selesai. Dia tak ada kaifiat. Tak ada kau buat ini, tak ada. Macam semayang dia ada kaifiat dia. Dia kata ibadah yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan syarat dan yang tertentu. Itu je. Tapi taubat ada tak? Tak ada. Itu je 4 syarat tu. Dan syarat-syarat ini dia bukan syarat-syarat yang maknanya mesti buat ini ikut urutan, dia tak ada. Dia tak ada tertib. Mana-mana je. Mana-mana, dan tapi mesti lengkaplah 4 itu. Dan sebenarnya sini dia hanya menyebut soal taubat ni dengan Allah. Kalau bersangkutan dengan anak Adam, kita kena selesai dengan dia lah. Hutang. Kan, kena jumpa dia, minta maaf ke dia. Hutang tak bayar lagi. Dan kita kena bayar lah. Bukan minta maaf tu kira masuk halal, bukan. Hutang tetap hutang lah. Kan, kalau orang datang minta maaf kat kita pun pasal hutang, aku maafkan kamu, tapi hutang kamu tetap kena bayar. Itulah. Dan tetap ikut perjanjian. Ataupun buat perjanjian baru. Kita ringankan sikit. Begitulah. Hutang tetap hutang lah. Ataupun yang mudah kita maafkan ialah benda-benda yang mungkin berkaitan dengan maruah. Kan? Dia mengatur, mengumpat juga, saya maafkan kamu. Saya pun banyak juga mengumpat kamu. Okey, tak apa. Kita seri kosong-kosong. Maaflah. Maaflah. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita dah tua dah rupanya. Itu dah baru lah kan. Jadi maksudnya kalau dengan manusia selesaikan. Baik, balik tadi. Jadi disebut di sini seorang yang murtad. Orang yang murtad. Orang yang murtad pun sebenarnya dia masih boleh bertaubat dan mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Walaupun dia syirik kepada Allah. Kan? Seperti kes ini disembah anak lembu pun boleh Allah Ta'ala terima taubat dia.
Tak perlu satu bentuk pengorbanan yang besar macam ini sampai bunuh diri, tetapi cukup dengan dia mematuhi 4 syarat ini. Tu dia, 4 syarat ni, walaupun dia murtad. Cuma kalau dia setelah dia murtad, dia tak hendak bertaubat, barulah boleh diambil hukuman berdasarkan syariat Islam, iaitu kata Nabi, man baddala dinuhu faqtuluh. Siapa yang tukar agama, bunuh. Maknanya dia ni dikenakan hukuman had bunuh. Had ni perkataan Arab, bukan yang jalan raya tu, had laju. Itu sebenarnya dia yang ambil perkataan Arab. Had maksudnya sempadan. Jamak dia hudud, atau pluralnya ialah hudud. Tilka hududullah. Demikian itu adalah batasan-batasan Allah. Maknanya had lah. Jadi kita pakai dalam bahasa Melayu, kita kata had dia, ni had. Sebenarnya kita tahap lah tu, sempadan dia. Tanah kamu had ni ya. Dia kan. Ni tanah aku. Si mengamuk benar kan, marah benar kan. Tak ada had tu. Jadi had tu sempadan. Okey. Kemudian kita tengok, bila kita sebut taubat tidak perlu kepada satu upacara khas. Maka di sini ada tak disebut situ solat sunat taubat? Ada tak? Ada tak dalam disebut 4 syarat ni? Tak ada. Tadi kita sebut tadi istighfar. Ada tak disebut istighfar? Tak ada juga. Jadi mudah tak? Mudah sebenarnya. Okey. Saya nak istighfar juga ustaz. Tak puas hati. Silakan. Istighfarlah. Kalau orang tanya istighfar apa yang paling bagus, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai habis. Carilah sendiri. Kalau tak ada nanti boleh cari dalam grup kita boleh buat, masukkan. Sayyidul istighfar. Itu daripada hadis tu. Itu daripada hadis. Daripada hadis. Penghulu istighfar. Tu dia. Okay, kalau nak yang pendek juga, panjang tu. Nak yang paling pendek. Kan? Paling pendek. Okay. Astaghfirullahalazim. Dah. Atau astaghfirullah. Cukup. Dah, tu miskin benar lah tu. Kan? Ya je. Okey. Dia sebenarnya memang masalah kita, bukan masalah puan yang bertanya ke, atau mungkin masalah semua orang. Sebab ungkapan-ungkapan yang kita baca, baik dalam semayang, baik dalam ni macam kita zikir atau istighfar ni, dia dalam bahasa Arab. Kan? Kita kalau orang sebut kita dalam bahasa Arab, kita tak rasa apa. Kalau orang sebut dalam bahasa Melayu, kau cakap apa? Marah. Kena pula lorat Perak lagi marah dia, pasal dia sangat-sangat menyentuh hati dia. Faham? Menyentuh hati dia orang. Tapi bila sebut benda yang sama, kata kamu ni jahil, tak terasa. Bodoh. Mula terasa kan? Sebab kita tidak menghayati perkataan itu. Padahal jahil dengan bodoh tu serupa je. Macam khinzir dengan babi, adik-beradik itu sebenarnya. Kan? Tak apa, khinzir sebut babi aku marah. Lah, serupa je pun. Serupa je tu. Baik sebut dalam bahasa Inggeris ke bahasa apa pun serupa. Sekarang ni isunya bahasa Arab. Kita kena hayati perkataan itu. Bila kita sebut astaghfirullah, aku mohon keampunan daripada Allah. Kita kena faham kita ni banyak dosa dan tempat kita nak mohon ampun hanyalah kepada Allah. Itu dia. Jadi di situ bila dosa kita ada dosa 1, dosa 2, dosa 3, kita minta ya Allah ampunkan semua sekali. Ampunkan semua sekali. Cuma ingat kalau ada bersangkutan dengan manusia macam tadilah. Macam tadi jugalah kita tetap kena selesaikan dengan dia. Itu dia. Maknanya kita kena hayati perkataan itu. Kalau pun kita baca sayyidul istighfar, biar kita faham. Sementara nak faham tu bolehlah baca, bukan tak boleh baca. Bukan maknanya siapa tak faham tak sah taubat dia, bukan kita yang terima ke sah tak sah tu Allah. Tetapi penghayatan itu ialah dengan kita memahami apa yang kita baca. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun nak tahu juga maksud dia apa tu. Kan? Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nak kena tahu juga maksud dia. Baru kita akan dapat menghayati. Kan? Orang menyanyi tu sampai menangis. Macam beria benar menangis dia kan. Pasal dia hayati lagu tu.
Tiba orang Korea nyanyi lagu Melayu, tak nangis pun pasal dia haram faham. Sama orang Melayu nyanyi lagu Korea, tapi bukan suruh menyanyi, nak cerita tu sebab dia tak faham benda dia nyanyi kan. Kan. Tapi anak murid saya dulu, tiba hari apa entah, hari Sara ke apa, dia bernyanyi lagu bahasa Inggeris. Ui, pandai kau bahasa Inggeris. Ustaz, saya lagu je tahu, cakap belajar tak erti. Lagu je apa. Budak-budak. Tak apalah, permulaan bagus lah tu. Satu permulaan yang bagus, tapi jangan henti di situ. Tu dia. Baik. Jadi balik pada tadi, kalaulah ibu-ibu nak istighfar lagi cantik, sebab istighfar pun ada tuntutannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, disuruh Nabi istighfar 100 kali, ada Nabi istighfar 70 kali sehari. Jadi kalau kita buat pun dia ada sandaran hadis dia. Tapi yang solat sunat taubat tak ada. Tak ada sandaran. Jadi kalau nak buat sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa-apa pun, dan dalam solat tu kita mohon keampunan daripada Allah. Jangan tunggu waktu sujud je, waktu kita qiyam pun boleh berdoa. Tapi dah hatilah. Waktu-waktu yang kita disunatkan berdoa, waktu itu waktu yang boleh berdoa dan sembahyang. Antaranya seperti sebelum salam. Kan sebelum salam kan Nabi ajar Sayyidina Abu Bakar satu doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita boleh baca doa yang kita minta ampun tadi. Kita minta dalam bahasa kita, dalam hati lah. Kita minta Allah ampunkan. Sebab waktu solat ni waktu istimewa, waktu kita sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Mintalah. Tu dia. Faham? Kata ulama ada sampai 7 tempat dalam solat ni. Iaitu amalan kita di doa kita boleh berdoa. Ada 7 tempat. Tu dia. Di antara itulah waktu sujud. Waktu sujud tu kerana waktu yang paling hampir kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab? Arab. Kalau ikutnya tidak salah. Sebab tengok dalam doa kunut pun, dia tengok orang Arab pun dia baca dengan lafaz dia je. Dia bukan lafaz daripada hadis pun. Dia baca, dia sebut khusus. Kan kunut nazilah. Tengah semayang tu. Tengah semayang dia doa dan dia ucap dalam bahasa dia je. Bukan ucapan itu bukan hadis. Bukan hadis. Jadi maknanya boleh dalam bahasa Arab. Nak kena pandai pula bahasa Arab ni kan. Kalau ikut kita kata doa tu sendiri, dia mesti ada muqaddimah dia dengan penutup lah kan. Jadi kalau dalam sujud tu, iyalah. Kalau nak cantiknya memang begitulah. Tapi tak ada pula satu tuntutan yang mesti buat macam itu ketika sujud. Tak ada. Kan? Sebab waktunya sangat terhad lah kan. Waktunya sangat terhad. Itu dia. Okey. Kalau kita sembahyang berjemaah dan kita menjadi imam ataupun makmum, okey, maka jangan kita panjangkan sujud. Kecuali kalau hari itu kita bagi tahu. Kalau imam, kita jadi imam dan kita hari ni kita mungkin panjang sikit sujud terakhir sebab begini kita buat kita. Maknanya jemaah tu maklum. Tapi tidak dituntut sebenarnya. Tak dituntut. Kalau jadi makmum pun tak apalah, saya ikut imam tapi sujud akhir kan saya nak panjangkan lagi. Pun tak disuruh. Jangan buat. Nak buat sujud lama-lama, sembahyang seorang-seorang. Jangan buat sembahyang ketika berjemaah. Tu dia. Kan? Sebab kita ni kena, kalau imam terutamanya dia kena raikan makmum dia. Makmum sihat tak apa. Dia tak tengok orang sembahyang aja. Cuba kalau boleh imam tu sembahyang menghadap makmum, baru dia tengok imam tu ada yang sujud bongkok lama kan. Dia bukannya sujud betul, dia tak boleh nak tunduk bawah pun. Bongkok, dia kalau tengok tu dia tak lalu dia. Kan? Dia takkan lalu untuk nak lama-lama membebankan makmum dia. Itu dia.
Allahu a'lam. Jadi maknanya balik pada tadi, jangan ragu-ragu, cukup kita menepati syarat ni. Ialah mungkin kalau nak istighfar. Tapi istighfar tu memang baiklah. Istighfar sangat dituntut. Sampai 100 kali istighfar. Kita mungkin sambil kita istighfar tu kita ingat dosa-dosa yang kita buat dan kita menyesal. Tu tak apa. Sebab sehingga mungkin sampai menangis. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah atau kama qala. Dua jenis air mata yang tidak akan disentuh, dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang berjaga pada jalan Allah dan mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Tu dia. Jadi sambil kita menangis tu, tu dia kan. Tapi tak depan orang kan. Itu depan orang tu pelakon filem. Kita dengan Allah Taala aja. Tak payah cerita, nangis aku semalam. Itu bukan ikhlas, apa kata iklan kan. Dia kata iklan tu. Okey dah. Jadi itulah dia sikit tentang taubat. Jadi kalau ibu tak puas hati, tanyalah. Dan kalau dengan jawapan saya pun tak puas hati, tak apa. Tak ada masalah. Tanya orang lain pula. Tanya orang lain. Tapi lebih daripada 3 orang. Jangan tanya seorang. Tanya lebih daripada ramai sikit. Baru kita dapat satu kesimpulan jawapan. Belajar ni kena ramai guru lah. Baik. Jadi pokok syariat Tuhan walaupun diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada nabi-nabi yang lain adalah mempunyai pokok yang sama. Orang yang murtad dijatuhi hukuman bunuh ke atasnya. Agama pun sama, iaitu semuanya Islam. Sejak agama yang diturunkan kepada nabi-nabi Adam, Nuh, Hud, Ibrahim, Musa, Zakaria, Isa dan lain-lain hingga membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua agama tersebut berpokok dari agama yang satu, iaitu agama Islam. Hanya cara melaksanakannya sahaja yang berlain-lainan. Itu dia. Jadi maknanya kalau kita tengok asalnya, walaupun dalam syariat Islam orang yang murtad, orang yang syirik kepada Allah, dia boleh bertaubat, tapi hujungnya dia tak hendak, maka jawapannya bunuh juga. Bunuh. Maknanya oleh kerana dia murtad, maknanya dia keluar daripada Islam. Kan? Dia keluar setelah Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, maka dia murtad. Dia tak nak kembali, dah cukup tempoh dia, maka dia dihukum bunuh. Kalau mengikut undang-undang Islam. Sebab itu tak boleh main-main kan, tak boleh main-main. Jadi balik pada syariat Nabi Musa tadi, sebab kita sedang baca ayat itu, bunuh juga kan, bunuh diri. Jadi bunuh tu sama, kaifiat berbeza. Adapun bila Islam, macam mana cara bunuh dia? Katakanlah seorang tu murtad, dia tak hendak kembali, kemudian kita konon-kononnya melaksanakan undang-undang Islam. Kita ingat kita negara umat Islam, bukan negara Islam. Negara umat Islam. Majoriti memang umat Islam, tapi kita tak pakai undang-undang Islam. Kenapa tak pakai? Itu bukan kita tak hendak, mungkin tak tahu apa kenapa kita tak buat lagi kan. Dulu pakai. Kalau baca sejarah dulu pakai kan. Okey. Jadi katakan jatuh hukuman bunuh dan nak dibunuh. Macam mana cara dia? Ada tengok Sumpah Semerah Padi tak? Ya ke? Sumpah Semerah Padi rejam ke? Sula. Zina tu sula. Sula. Yang itu sebat yang zina tu sebat. Yang sula tu lain kan. Tak tahu tapi jenis cerita tu lah. Okey, yang sula ni tak betul. Yang sula tak betul. Tak betul. Jadi sekarang ni soalan saya, kalau hukuman tu hukuman bunuh, macam mana cara dia membunuh orang tu? Pancung. Dengan dipancung. Tu dia. Pancung. Dia pancung ni, dia tak sama macam sembelih lah. Tak sama sembelih lah. Sembelih ni dia dari bawah. Pancung ni dia dari belakang lah. Dari bahagian tengkuk. Tu dia. Saya cerita ustaz saya, dia pernah, dia belajar di Madinah.
Dia cerita um, hukuman tu memang berjalan, tiap-tiap minggu ada. Kadang-kadang bila pergi belajar tu kan, Wallahualam, saya kata macam jauh Universiti Madinah ni. Tapi mungkin tak tahu macam mana dia orang boleh nampak agaknya bila pergi masjid, nampak tangan-tangan dia gantung, jari tangan gantung tu, sebab supaya orang yang lalu tengok, oh hari ni ada orang kena potong tangan. Memang curilah kan. Jadi dia orang pun nak tengok hukuman qisas yang melibatkan hukuman bunuh. Nak tengok sangat, sebab kita kat Malaysia memang tak tengok, tak dapat tengok. Tujuan tengok tu supaya nak menambahkan keimanan. Memang dalam Al-Quran pun Allah sebut tentang hukuman zina ni, dia kata wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Orang mukmin, sebahagian mukmin disuruh tengok. Kenapa kita tengok? Untuk menambahkan keimanan. Jadi pergilah. Pergi dah dia ada signal mana hari ni ada ni. Adalah sosek-sosek kan. Hari ni ada orang nak kena pancung. Tak apalah, kita semayang, kita pergi dia sampai kat masjid, memang ada. Masjid Nabawi lah. Memang ada dah, ada tanda-tanda dia. Dan hukuman tu buat sebelah masjid je. Tapi jangan bayangkan sebelah tu macam hari ni. Zaman dia belajar tu lama dah kan. Jadi satu kawasan lapang, dia lapik dengan kotak pun. Kotak beli peti ais, kotak apa lapik tu. Situlah dia hukumannya kan. Jadi okey, kita sembahyang Zuhur tu. Sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Zuhur dah penuh orang. Yang keliling kawasan tu, yang jaga kawasan tu, tempat nak dipancung tu, semuanya polis. Polis tu pegang macam ni semua. Jadi orang yang belakang tak dapat tengok, sebab polis tu 2-3 lapis dengan orang lagi. Jadi hari tu tak dapat tengok. Tak boleh tengok sebab lindung ni orang. Kan? Sedih tu kawan. Lepas tu tiba waktu lain, ada lagi tanda, hari ni ada. Kali tu dia memang lepas Zuhur dia hukum tu kan. Jadi start tu polis dah ada dah. Itu pun kali ni tak usah semayang lagi, kita tengok dulu baru kita semayang. Kalau kita semayang dulu tak sempat, jadi mereka tunggu sampai polis pun pergi semayang dulu. Tak apalah, kita semayang sama-sama nantilah kan. Tengoklah, memang ambulans datang kan. Ambulans banyak, yang nak hukum seorang je kan. Ambulans banyak, kereta mayat ada kan. Dia punya ambulans tu nak bawa penonton, bukan nak bawa orang yang mati. Tu satu kereta mayatnya. Ambulans yang banyak tu nak bawa orang yang menonton tu. Sebenarnya memang dia masuk dalam hati tu. Bila tengok orang tu kena pancung, memang Allahu Akbar kan. Rasa insaf sungguh kan. Jadi caranya, cara kematian tadi, isu cara kematian itulah dengan dipancung kan. Itu dia. Jadi ialah kita tengok sebenarnya itulah dia yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah kata wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada hukuman qisas tu ada satu kehidupan bagi orang-orang yang berfikir. Macam mana kehidupan tu? Sebenarnya orang yang tengok ni, bila dia tengok, iman dia bertambah. Dan dia tak nak bunuh orang. Ini kes bunuh lah. Kes bunuh orang. Tak nak. Sebab dia dah tengok dah bagaimana hukuman itu. Jadi kalau orang ramai orang tengok dan cerita tersebar, orang takut nak bunuh orang. Kan? Hari ni tengok senang yang bunuh, bawa pergi sana bakar, bunuh kan. Berani ubat. Sebab hukuman yang ada hari ni dia tidak ada roh. Roh dia tak ada. Roh. Bila tak ada roh itu yang tidak menginsafkan manusia. Manusia ni jadi insaf dan dia jadi baik, jadi taat sebab ada roh. Macam salat, dia ada roh dia. Ibadah-ibadah semua ada roh. Dia bukan fizikal je. Kalau solat ni tak ada roh, dia jadi macam bersenam. Bersenam kan. Tak, kita semayang ada roh dia, kita rasa kelazatan dia, rasa gini. Jadi maka dia akan datangkan kebaikan pada diri kita. Baik, balik di sini. Jadi hukuman tu dengan pancung. Pancung sula tak betul. Sula tak betul. Okey. Tiap-tiap syariat yang dibawa oleh Nabi yang datangnya kemudian memansuhkan atau menghapuskan syariat yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu.
Oleh kerana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir, maka agama Islam yang dibawanya ialah agama yang memansuhkan, menghapuskan agama-agama para nabi yang terdahulu, dan tidak akan datang lagi agama yang lain yang lain akan menghapuskannya. Jadi Islam datang, dia menghapuskan, menasahkan sebutannya syariat-syariat agama yang terdahulu. Bukan semua, tapi kebanyakan syariat itu. Kebanyakan syariat itu. Ada di antara amalan-amalannya syariat itu diguna pakai pada hari ini seperti puasa. Kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kamu difardukan berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mana syariat puasa ni dulu pun orang dah puasa dah. Dan sekarang pun orang berpuasa. Syariat rejam pun dulu pun telah disyariatkan. Zaman Nabi Musa lagi dah disyariatkan rejam bagi pezina. Jadi bukan rejam batu. Dia bukan hukuman yang baru, dia hukuman yang dari dulu dan kekal sampai hari kiamat. Itu dia. Kalau ada kumpulan hak asasi manusia kata ini zalim, ni kejam, kau cakaplah apa-apa, memanglah. Kan kalau kita tanya kambing pun tak nak kena kurung. Kan? Kambing pun tak nak kena kurung. Tanya, kalau kambing tu dia cakap, kambing kau kalau pilih boleh kau nak kena kurung ke kau nak lepas? Nak lepas lah dia kata. Kalau dia boleh bercakap. Jadi begitulah tanya hak asasi manusia, semuanya hak asasi manusia. Kan? Jadi sebenarnya hak asasi manusia ni dia bertuhankan manusia. Pada dia Tuhan ialah manusia. Manusia boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Itu tak betul sebenarnya. Dia tak ada peraturan. Tak ada peraturan. Semuanya hak asasi manusia. Gitu kan. Memang karut lah dia, karut. Tapi yang jahat pun terima lah. Jadi dia depan-depan dia berlakon macam dia ni membela kebajikan manusia. Tapi satu sudut yang lain, mereka ni adalah penindas kepada manusia. Terutamanya golongan wanita. Mereka yang tindas. Kan? Dia anggap tu boleh buat apa-apa sahaja. Apa-apa boleh buat, ikut suka dia. Itu tak betul tu. Kan? Baik. Jadi syariat selepas daripada syariat Nabi Muhammad SAW tak ada syariat lain lagi yang akan menasahkan syariat Islam. Inilah syariat yang kekal sehingga ke akhir hayat, sehingga kiamat. Adapun syariat agama yang kita lihat pada hari ini, agama Samawi, seperti Kristian dan juga Yahudi, maka itu syariat yang tidak betul dah menyalahi lah. Sebab mana ada Nabi Isa alaihissalam mengatakan dia sebagai anak Tuhan. Kan? Dia mana ada ajar konsep 3 dalam 1, tak ada. Begitu juga dalam agama Taurat. Kan? Taurat. Yang hari ini mereka menggunakan kitab Talmud. Mana ada syariat dia boleh mereka boleh sewenang-wenangnya buat zalim kepada orang lain. Kan? Buat zalim pada orang lain. Dia bunuh orang. Itu syariat agama apa membenarkan bunuh orang lain kan? Apatah lagi agama wad'i. Agama wad'i ini agama ciptaan. Macam Buddha, Hindu ni semua agama ciptaan. Kan? Ini kita tak payah bincang lah. Lagi kita pening kepala dia bincang kan. Baik. Kembali kita kepada kisah kaum Bani Israel yang diperintahkan Tuhan supaya membunuh diri mereka itu. Banyak ahli tafsir memberikan bermacam-macam pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat tadi. Di antaranya saya bawakan seperti berikut. Nabi Musa telah merintahkan kaumnya yang tidak murtad, yang berjumlah 12,000 orang. 12,000 orang itu supaya membunuh kaumnya yang sudah murtad untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka nampaknya ada mempunyai perasaan pandang memandang, pilih memilih dan rasa belas kasihan, kerana ada di antaranya yang mesti dibunuh itu adalah anak ataupun bapa, adik ataupun saudara, kawan ataupun jiran yang merupakan satu kesulitan untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Bagi mengatasi semua itu, Allah telah menyelubungi mereka dengan awan yang tebal hingga mereka berada di dalam kegelapan.
lalu berbunuh-bunuhlah mereka sesama sendiri dari pagi membawa hingga ke petang, sehingga banyak nyawa yang terkorban. Jadi dikira ada sebanyak 70,000 orang yang mati. Itu dia. Jadi ini satu qaul tentang bagaimana kematian itu berlaku. Ada juga ulama yang menyebut dia sama-sama dia, bunuh sama-sama dia kan. Yalah, nak ampun dosa, masa tu dia nak kan. Itu dia. Sebab itu dia kata sehingga 70,000 orang yang mati, yang baki 12,000. Okey. Melihat yang demikian, Nabi Musa AS menangisi, meratapi nasib kaumnya, memohon belas kasihan Allah di atas malapetaka yang menimpa ke atas umatnya. Oleh Allah dihilangkannya awan gelap yang menyelimuti mereka dan dihentikan pembunuhan, seraya diwahyukan kepada Nabi Musa dengan firman-Nya yang bermaksud, tidakkah engkau suka dan redha orang yang membunuh dan yang terbunuh itu semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga? Orang yang terbunuh mati syahid dan orang yang masih hidup diampunkan dosa. Dengan menerima wahyu ini, Nabi Musa berasa lega dan bersyukur kepada Allah telah menerima taubat umatnya. Tiada ia memohonkan ampun hanyalah semata-mata kerana kasihkan umatnya. Jadi itulah yang disebut tentang kaifiat bagaimana yang 70,000 itu dimatikan. Jadi di sini kalau tengok, satu yang mungkin khilaf di kalangan mufassirin ialah kaifiat itu, cara bagaimana mereka membunuh diri itu. Itu je. Jadi bagi kita tak penting sebab syariatnya itu bunuh diri kan. Jadi bagaimana cara dibunuh tu wallahu alam, serah pada Allah Taala. Kemudian Nabi Musa, ini perkataan meratapi ni macam berat sikit. Dia kata Nabi Musa alaihissalam menangis meratapi nasib. Meratap ni perkataan yang tak elok lah, tak sesuai nak digunakan, apatah lagi untuk Rasul kan. Jadi meratap ni biasa tentang orang mati kan. Jadi dalam Islam dia tak boleh meratap. Tak boleh meratap, haram. Apatah lagi dengan kalau zaman amalan jahiliah ada tepuk-tepuk dada dia koyakkan baju. Jadi kita tak boleh. Haram meratap. Kalau berlaku kematian, kita menangis. Menangis boleh tak? Menangis boleh kan? Macam biasa je kan. Jadi menangis dibenarkan, tetapi tidaklah melampau sangat kan, tidak melampau. Sedih itu ia fitrah manusia, sedih dengan kehilangan, tetapi bukan dengan meratap. Meratap ni haram. Baik, itu antaranya bila berlaku kematian orang perempuan ni, kalau kematian suami, jangan ikut ke kubur. Kalau ikut kubur, kamu dah start dah, apa iddah dah mula dah kan. Jadi tak saya ikut ke kubur lah kan, jadi fitnah. Lagi perempuan ni jiwanya tak kuat, jiwa tak kuat kan. Tu dia, tak payah tengok kan, tu dia. Okey. Kemudian tengok di sini dalam firman Allah yang bermaksud tu cerita Allah Ta'ala ampunkan mereka dan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Tu dia. Jadi kalau kita pernah dengar satu hadis Nabi SAW, setiap Rasul tu dia akan tunggu di telaga masing-masing. Dia ada telaga di masing-masing Rasul, dan Nabi kita ni Muhammad SAW ada telaga dia. Telaga, apa nama telaga tu? Al-Kautsar. Tu dia. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ada yang menafsirkannya sebagai telaga Al-Kautsar, ada yang menafsirkan dia dengan maksud kebaikan atau kebaikan yang banyak. Jadi Nabi kita dalam hadis tu, Nabi ditemani oleh Jibril. Tunggu. Jadi tengok ada yang Rasul, yang umatnya sikit je kan. Tak ramai minum dekat telaga. Jadi dia masing-masing tahulah mana yang pakai touch and go, dia pergi touch and go. Ada yang pakai kad ini, dia pergi kad ni. Macam itulah setiap Rasul dia tahu. Jadi tiba Nabi SAW pun tengok, satu umat yang ramai. Dan Nabi SAW tanya, wahai Jibril, ini umat siapa ni? Lalu kata Jibril SAW, ini adalah umat Nabi Musa AS. Jadi umat Nabi Musa ni ramai yang masuk syurga juga. Jadi mungkin salah satu sebabnya dengan ni. Tengok, walaupun mereka buat satu dosa syirik kepada Allah, menyembah anak lembu, dan mereka dihukumkan di dunia, dan Allah ampunkan dosa dia. Itu yang istimewanya, bila Allah ampunkan dosa dia.
maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Jadi maknanya kita ni iktibar pada kita. Kadang-kadang kita macam-macam yang kita hadapi kan. Kejap ini, itu, ini, macam-macam. Jadi kita sangka baik dengan Allah. Mungkin Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita di dunia. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Lalu Allah bebankan kita macam-macam itu, macam ni kan, macam-macam. Jadi kita hendaklah redha dan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mengeluh, ya Allah kenapalah aku juga yang kena, tak ada balik-balik aku, lepas ni aku juga. Jangan. Sebab itu mungkin salah satu cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Kita ni banyak dosa sebenarnya kan. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kamu bersih ni, cara dia macam itu. Itu dia. Satu kan. Jadi bila tengok kata Jibril ini adalah umat Nabi Musa AS. Kemudian tak lama barulah Jibril kata, wahai Muhammad, cuba kamu tengok di hujung sana, di ufuk sana, kamu tengok di ufuk sini, dan inilah umat kamu, dan daripada mereka itu ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 ni ramai ke? Tak, daripada umat Nabi Muhammad ni, daripada zaman Nabi Muhammad sampai kita, 70,000 ramai tak? Tak ramai, ya Allah. Bila Nabi cerita 70,000 ni masuk syurga tanpa hisab, tiba ada seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, doakan saya ada situ. Terus dia minta, ya Allah ya Rabbi. Nabi kata, ada. Kamu ada, wahai Uqashah, kamu ada. Tiba orang lain minta pula. Kata Nabi SAW, dah, Uqashah dah minta dah. Cukup dah tu. Tu dia. Kan? Kata Nabi, sabaqakum Uqashah. Uqashah dah minta dah. Jadi yang lain tak boleh minta dah. Begitulah. Tu dia. 70,000. Dan Nabi kata Nabi SAW, iaitu yang 70,000 ni yang masuk syurga tanpa hisab itu ialah di antara mereka ialah mereka yang tidak mempercayai kepada tidak pergi datang berjumpa kepada dukun-dukun dan jampi-jampi. Dia tak percaya berjampi-jampi, dia tak pergi jumpa Tok Bomo. Ni jaga. Kalau ndak ni kena buang. Jangan percaya pada dukun-dukun, jampi-jampi, dia tak tahu. Kalau ndak dapat masuk syurga tanpa hisab. Jadi kalau ada orang lagi percaya benda-benda karut gini, ni susahlah nak cakap apa lagi. Tangkai lagi kan. Dan dia budak tu pakai tangkai. Hebat budaknya kan. Sekali tu dia meracau kat sekolah, kat Serama. Kat Surau meracau. Lepas tu dah lama dah reda tu kan, kita pun sembang ke dia. Baik dah kamu. Dah ustaz kata, kamu buat apa? Dia pergi jumpa ni, ada orang kampung ni, dia pandai ubat, dia bagi saya tangkal. Tangkal? Dia kata. Habis kau pakai tak? Tak pakai ustaz. Alhamdulillah tak pakai. Macam mana rupa tangkai tu? Dia tali warna kuning ustaz. Habis mana tangkal tu? Ada saya bawa. Kau bagi ustaz boleh tak? Boleh? Dia bagi saya. Saya pun nak guna benda tu. Bukan nak pakai. Bukan nak pakai. Saya nak gunakan sebagai ilmu. Kan? Jadi kita dalam pelajaran, dia ada pelajaran ajaran yang sesat. Dia ada. Jadi antaranya benda-benda tu kan. Jadi kalau kita ajar, tunjukkan budak bendanya, budak tengok, dia macam mana pemikiran dia. Lagi dia lebih kuat kan. Itulah. Tali panjang kan, buka dalam tali tu. Masa belajar panggil budak, okey mari sini. Ini tangkal tu, tali warna kuning. Kau pegang. Dia nak pegang pun takut. Takut nak pegang. Tak apa kau pegang. Pegang, ustaz pegang belah sini. Sekarang kau baca apa tulis itu. Dekat tangkal tu dia tulis. Pandai pula tu bomoh tulis Jawi. Tulis Jawi. Iblis, Azazil, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semua di situ. Nama, semua nama yang inilah, nama-nama yang popular ni. Kan semua di situ. Kamu tengok, inilah tulisannya. Inilah contoh tangkal, kata kamu tengok. Itulah ya Allah. Bila-bila pula tak pakai kan. Dan akhirnya benda tu bermanfaat untuk ilmu lah. Kan, jadi kita pun buanglah benda-benda tu. Yang percayalah. Benda karut benda tu kan. Tu dia. Kan. Tapi jangan tak makan ubat lah. Ya. Termasuk orang yang? Dah. Ruqyah tu lain. Ruqyah tu dia ada hadis cerita tentang sahabat
yang dengan satu kabilah tu dia cerita dia. Ya, saya nak cerita ni pengalaman kita di sekolah lah kan. Tu dia macam. Jadi maknanya katalah seorang tu dia sakit kan, sakit tak mau baik, kita jangan buat sangka lah ini dia kena orang buat, tak payah buat sangka. Kan, kita doa kepada Allah, kita ubat je. Tapi jangan jumpa tok bomoh lah, jangan dia bagi tangkal. Kan. Tu dia. Sebab rasanya kita dah bincang kan. Kita dah bincang tentang tok bomoh ni. Dia cerita pasal jin syaitan ni. Dia akan segera dapat maklumat dari langit. Maksud saya dari langit ni ialah perkhabaran dari langit, dan dia akan bisikkan kepada tok bomoh tadi. Dan tok bomoh tu dia satu betul, tapi yang 100 lagi semua palsu. Jadi kita pula, yang kita ni kadang-kadang satu benda yang kita percaya cukup dah. Yang lain tu lantak lah. Itu masalah kita. Jadi tak usah percayalah, tak usah pergi. Kalau pergi tu habis. Iman kita habis. Jangan percayalah benda-benda macam tu. Tak ada. Itu semua cerita je. Kan, orang cerita orang nampak ni, ya Allah, ya Rabbi. Kita kata kadang-kadang benda-benda macam itu tidak mustahil. Kan, tak mustahil. Tapi kita kena tahu juga penipuan iblis ni pun dia macam-macam. Kalau dia nak bohong, dia nak menipu, dia macam-macam cara. Kan, itu pun satu cara dia menipu juga. Kan. Jadi dia dipopularkan, orang akan percaya bila sebut budak-budak ni, konon-konon budak-budak tak dosa. Jadi budak-budak cerita sebetul. Jadi dia gunakan itu pula sebagai satu cara dia nak menipu orang lain. Jadi kita tak adalah, kita ambil yang zahir je. Yang zahir, yang tak nampak tu kita kata itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Itu urusan Allah Ta'ala. Kalau lah betul pun ada makhluk yang nak zalim saya dengan sebab ada orang tu, tak apalah, itu ketentuan Allah. Kalau Allah tak kena macam mana? Kan, nak macam mana? Tak apalah. Mungkin Allah Ta'ala nak hapuskan dosa saya. Kan? Besok kalau betul orang khianat saya, orang sihir saya, besok di akhirat dosa saya yang banyak pindah ke dia, ambil lah. Kau ambil dosa aku tak ada dosa dah. Selesai lah. Habis cerita. Kita sebenarnya yang dunia ni medan ujian je, tak ada masalah. Medan ujian yang kita nak kekal di akhirat besok. Jadi jangan susah hati. Jangan susah hati, tak apa. Sebab kita nampak bila dah kena tu, kita akan dapat advantage di depan, di akhirat besok. Di akhirat tu yang penting. Atau dah amalan, tak ada kan, dosa banyak. Jadi orang buat tak elok kita, tak apalah. Ini peluang lah ni. Peluang dia nak nanggung dosa aku ni. Dulu kita banyak buat itu, buat ini, ngumpat orang. Habis semua dia ambil. Dia borong semua. Habislah kita. Kan? Nampak? Jadi jangan susah hati. Baik. Dapat tu ya? Jadi balik di sini, kita tinggalkanlah tu. Okey, yang kedua saya nak sebut berdasarkan firman, maksud firman ni. Yang Allah kata, tidakkah engkau suka dan redha orang yang membunuh dan yang terbunuh itu semuanya aku masukkan ke dalam syurga. Orang yang terbunuh mati syahid dan orang yang masih hidup diampunkan dosanya. Dua pihak mana bila Allah hilangkan awan tadi, ada lagi yang hidup. Yang hidup tu Allah biarkan hidup, yang mati tu dikira sebagai mati syahid. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi disebut, dia kata Allah SWT gembira, bertemu dengan orang yang membunuh dan yang terbunuh. Akhirnya mereka berdua bertemu di syurga. Dua masuk syurga. Itu dia. A dengan B. A bunuh B. Tapi bila dia mati, dua-dua masuk syurga, jumpa pula di syurga. Itu dia. Lalu rupanya dia ada kisah dia. Ada musyrik ini, dia bunuh sahabat Nabi SAW. Dia bunuh sahabat Nabi. Kemudian sampai satu masa, dia ni peluk Islam. Dia pergi perang, dia pula kena bunuh. Akhirnya dia pun syahid, jumpa balik dulu orang yang dibunuh tu. Dua-dua masuk syurga. Itu dia. Itu cerita yang berlaku zaman Nabi SAW. Itu dia. Bukan suruh buat macam itu, nak cerita salah satu peristiwa yang berlaku zaman Nabi macam itu. Itu dia kan. Kita bayang, ya Allah, memang kalau bayangkan kalau berlaku benda tu, engkau lu bunuh aku ya, kau masuk syurga juga. Itu dia kan. Orang tu dah mati dulu kan. Jadi bayangkan macam mana pertemuan di tempat yang penuh dengan nikmat,
dengan orang yang pernah bunuh dia. Kita bayang, memang manis sungguhlah pertemuan itu kan. Itu dia. Lepas itu dalam kaedah kita sebenarnya dalam Islam ni, kalau kita suka kepada seseorang, ini bukan bercinta, suka ni makna kau. Kita suka, jangan melampau-lampau. Kalau kita benci kepada seseorang pun, jangan melampau-lampau. Ketik aku tengok ustaz ni, tak apalah, tak suka, tak apa, jangan melampau-lampau. Kalau suka pun, jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Sederhana je. Sebab mungkin orang yang kita suka hari ini, satu masa besok dia jadi musuh kita. Kita suka dia. Dan sebaliknya, orang yang kita tak suka pada hari ini, besok-besok jadi kawan baik kita. Jadi jangan melampau. Islam ni tak ajar kita melampau. Sederhana je. Kan? Ialah nak macam mana dia tak suka. Kenapa? Entah, aku tengok muka ustaz aku tak suka dia. Tak apalah. Nak macam mana? Kan? Itu tak ada masalah, tapi jangan melampau. Itu je. Siapa-siapa pun. Kan? Kadang-kadang kita ni dengan orang dekat-dekat sebelah rumah. Ini ya, macam-macam. Jadi jangan melampau. Sederhana je. Kalau boleh, janganlah tak suka. Kalau boleh. Tapi kalau dah tak suka juga, jangan melampau. Itu dia. Wallahualam, kita berhenti sampai situ. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat 55 dalam pertemuan akan datang. Sebelum akhir, kalau ada ibu nak tambah, nak kongsi, silakan kalau ada. Assalamualaikum. Solat sunat Isyraq. Okey. Baik. Ini baru bulan 7 kan? 7 bulan 8 Baik. Sebenarnya kalau dalam bab solat sunat ni, kan, solat sunat, kalau ibu-ibu nak mudah saja, nak cari kat mana solat tu ada ke tak ada kan, buka kitab fiqh. Sebab dalam kitab fiqh dia ada terangkan jenis-jenis solat sunat. Cuma kitab fiqh yang mana? Tu dia. Kitab fiqh yang mana? Kalau ibu-ibu nak mudah, kita buka kitab fiqh manhaji. Fiqh manhaji. Fiqh al-manhaji dia ada banyak jilid, tapi jilid pertama tu tentang taharah dan salat. Tu dia. Tak pun kalau malas type dalam Google ni jumpalah. Okey. Cuma dalam Google ni bahaya sikit sebab dia campur-campur. Ada yang kita kata yang pendapat yang betul, ada yang tak betul kan, ada yang tak sahih. Jadi dalam kitab fiqh manhaji dia tak ada cerita pun solat sunat Isyraq ni, tak ada. Solat sunat duha ada, solat sunat Isyraq tak ada. Solat sunat awabin pun tak ada dalam tu. Tak ada. Faham tak? Sedangkan kitab fiqh manhaji ni, kitab fiqh yang merupakan fiqh kita kata mazhab Syafi'i, yang disusun oleh 3 orang ulama. Dan rasanya yang saya tak pastilah, rasanya yang hidup seorang lagi lah, satu je tinggal. Muhammad Ali As-Sarbaji, dia ada 3 orang lah nama, saya lupa dah nama kat depan tu kan. Jadi Mustafa Al-Bura, salah seorang daripada 3 tu guru kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia sempat belajar dengan orang tu. Itu kitab tu. Jadi dalam kitab tu dia tak sebut pun solat sunat Isyraq, tak ada. Jadi kalau tanya saya pegang situ je. Saya pun kata tak ada solat tu. Tak, semayang lain ada, kenapa saya buat nak semayang itu juga? Semayang sunat duha bukan 2 rakaat je. Buatlah semayang sunat duha, ataupun semayang sunat saja. Tu dia. Itu jawapan saya lah. Tanya orang lain sama. Tu dia. Jadi cuma kalau ada orang kata ada, biar berserta dengan hujah. Bukan cakap ada, mana ada, tak boleh ada. Itu je tak jadi. Saya pun kata tak ada sebab saya berdasarkan kitab itu. Faham? Bukan idea saya, bukan saya sendiri tak kerti. Tak kerti, kita berdasarkan kitab tu. Wallahualam. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Dah angkat tangan. Tak ada. Jadi kalau tak ada, cukup situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita semua.
Allah Ta'ala tambahkan kebaikan kita dan kefahaman kita terhadap agama. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang saleh, salehah, dan Allah akhirkan kita dengan kebaikan. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.